Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar kamu semua? Harapnya semua sihat dan bersedia untuk mempelajari tajuk pada hari ini bersama dengan Cikgu Nadia. Murid-murid, Cikgu ada pertanyaan. Adakah atom boleh dilihat menggunakan mikroskop? Jawapannya ialah tidak. Atom tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar dan juga mikroskop. Jadi murid-murid rasa bagaimana atom boleh dijumpai? Atom boleh dijumpai dari penemuan saintis-saintis pada masa yang lalu. Oleh itu, tajuk yang kita akan pelajari hari ini adalah perkembangan atom di bawah tajuk jirim dan struktur atom bab 2. Di akhir pembelajaran, murid-murid sepatutnya dapat menyatakan zarah sub-atom dalam pelbagai atom unsur. Murid-murid juga dapat membanding dan membezakan jisim relatif dan charge relatif proton, elektron dan juga neutron. Dan yang terakhir sekali, murid-murid boleh membuat urutan model struktur atom berdasarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan Chadwick. Siapa semua ni? Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan Chadwick inilah saintis yang menyumbang banyak kepada sejarah pembentukan atom. Sebenarnya, kajian tentang atom bermula sejak daripada tahun 500 sebelum Masihi oleh Democritus iaitu seorang ahli falsafah Yunani. Perkataan atom berasal daripada perkataan atomos dalam bahasa Yunani yang bermaksud tidak boleh dibahagikan lagi. Oleh itu, mari kita teruskan pembelajaran kita dengan saintis yang pertama iaitu John Dalton. John Dalton memperkenalkan model atom yang berbentuk satu sfera yang menyerupai bola peluru. Dalton mengatakan semua unsur terdiri daripada zarah-zarah yang sangat kecil dan atom ini tidak boleh dicipta dan dimusnahkan lagi. Beliau juga berpegang bahawa unsur yang sama mempunyai atom yang sama. Akan tetapi, terdapat dua kelemahan di dalam pendapat Dalton, iaitu yang pertama, atom sebenarnya boleh diciptakan dan dimusnahkan seperti mana terciptanya bom hidrogen yang digunakan pakai oleh Amerika Syarikat untuk mengebom Nagasaki dan Hiroshima di Jepun. Yang kedua, atom bukanlah unit yang paling kecil bagi sesuatu unsur. Hal ini kerana terdapat penemuan oleh saintis seterusnya akan zarah-zarah subatom yang lebih kecil iaitu elektron, proton dan juga neutron. Seperti J.J. Thomson, seorang ahli fizik yang menjumpai elektron di dalam atom apabila beliau melakukan satu eksperimen dengan tiub sinar katod untuk mencari tahu sifat zarah. Eksperimen yang dilakukan Thomson memberi satu konklusi di mana sinar katod terdiri daripada zarah bercas negatif yang dikenali sebagai elektron. Jisim elektron adalah kira-kira 2000 kali lebih ringan daripada atom hidrogen. Ringan bukan? Elektron ini boleh didapati dalam atom semua unsur. Thomson juga tahu bahawa atom mempunyai cas neutral keseluruhan. Oleh itu, beliau mengatakan bahawa atom adalah sfera yang bercas positif di mana elektron-elektron tertanam di dalamnya. Model ini dipanggil model kismis puding kerana penerangannya sangat mirip dengan kismis puding iaitu pencuci mulut Inggeris yang sangat popular pada waktu itu. Berdasarkan pandangan J.J. Thomson, Ernest Rutherford telah menjalankan satu eksperimen yang melibatkan logam emas. Semasa melakukan eksperimen ini, Rutherford menemukan satu penemuan yang menyokong terdapatnya elektron tetapi bentuk atom tidak seperti yang digambarkan oleh Thomson. Rutherford mengatakan sebenarnya cas-cas positif bukanlah berada di dalam sfera tetapi tertumpul pada satu tempat yang diberi nama nukleus. Zarah-zarah cas positif itu diberi nama sebagai proton. Nukleus merupakan pusat atom dan sebahagian besar berat atom adalah terdapat di dalamnya. Manakala elektron bukanlah tertanam tetapi mengelilingi nukleus dalam bentuk awan elektron. Niels Bohr menyetujui penemuan Rutherford tetapi beliau mengatakan elektron bukanlah bergerak di dalam bentuk awan elektron tetapi elektron bergerak mengelilingi nukleus di dalam orbitnya sendiri yang dinamakan sebagai petala. Murid-murid terfikir tidak, model apa yang kita pakai pada hari ini dan siapakah yang menemukannya? Okey, beliau ialah James Chadwick. Apakah perbezaan James Chadwick dengan saintis-saintis sebelumnya? Okey, James Chadwick kata berat atom tidak cukup dengan hanya kehadiran proton di dalam nukleus. Ia mendapati ada yang tidak kena bila penentuan berat atom dilakukan. Oleh itu, beliau menemukan zarah-zarah neutral yang terdapat di dalam nukleus yang digelar sebagai neutron. Chadwick juga berpendapat neutron menyumbang hampir separuh daripada jisim sesuatu atom. Jadi, di dalam nukleus terdapat dua zarah iaitu proton dan juga neutron.
Sekarang, kamu telah mengenali sejarah tentang pembentukan atom. Sebelum kita meneruskan lagi, bolehkah murid-murid senaraikan zarah-zarah subatom yang telah dijumpai sepanjang perkembangan atom? Ya, elektron, proton dan juga neutron. Mari kita kenali lebih sedikit tentang subatom ini. Lihat jadual yang cikgu sediakan. Di dalam jadual ini, zarah-zarah subatomik mempunyai simbol, jisim relatif dan cas relatifnya. Simbol untuk setiap zarah subatom ini ialah E kecil untuk elektron, P kecil untuk proton dan N kecil untuk neutron. Perbandingan seterusnya ialah jisim relatif untuk proton dan neutron ialah 1 setiap 1. Manakala jisim relatif elektron pula ialah 1/1840. Sangat ringan bukan? Yang terakhir sekali, melibatkan cas zarah-zarah subatom. Elektron mempunyai cas negatif, manakala proton pula mempunyai cas positif. Bagi neutron pula, ia tidak mempunyai cas, jadi ia bercas neutral. Okey murid-murid, adakah jisim relatif itu sama dengan berat yang kita selalu ukur? Tidak, ia tidak sama dengan berat yang mempunyai unit. Jisim relatif merupakan perbandingan jisim di antara bahan-bahan tertentu tanpa mengetahui jisim sebenar. Maka kita tidak tahu unitnya, hanya mengetahui berdasarkan pemakaian. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung kelas. Sebelum kita tamatkan kelas, bolehkah murid-murid senaraikan semula saintis yang terlibat bersama penemuan mereka? Bagus murid-murid. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat mengenali sejarah pembentukan atom serta ciri-ciri zarah subatom di video kelas hari ini. Sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih semua.